Cuba cari gambar peralatan memasak yang anda telah pelajari di bawah. Anda akan diberi masa 15 saat. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar hari ini? Hari ini kita akan ulangi topik yang kita pernah pelajari, iaitu alatan asas memasak. Alatan asas memasak. Pertama sekali, kita tengok proses memasak. Proses memasak. Memasak kita boleh bahagi kepada 4 proses, iaitu menyukat. Menyukat. Menyukat ialah kita akan tengok sama ada kita perlu berapa sudu gula atau berapa ml atau liter yang susu ke atau cecair lain semasa proses memasak, iaitu tengok berapa sudu atau berapa cawan. Yang kedua ialah memotong. Memotong. Proses ini adalah untuk memotong bahan kita supaya menjadi kecil atau menjadi ketul. Seterusnya ialah memasak. Memasak. Memasak kita boleh guna pelbagai cara seperti merebus, menggoreng, untuk menggoreng ayam goreng ke dan lain-lain. Seterusnya yang akhir sekali iaitu menghidang. Menghidang. Iaitu selepas kita siap masak, macam mana kita nak bagi makanan tu kepada orang lain, atau macam mana kita nak bagikan makanan tu, macam mana kita nak letak makanan tu, iaitu menghidang. Pertama sekali, kita akan melihat proses menyukat. Menyukat. Terdapat 3 jenis alat menyukat, iaitu cawan penyukat. Cawan penyukat. Okey, cawan penyukat ini digunakan untuk menyukat bahan. Contohnya, berapa cawan bagi tepung atau berapa cawan bagi gula. Yang kedua sekali iaitu jak penyukat. Jak penyukat digunakan untuk menyukat cecair. Kita boleh menyukat seperti berapa ml air atau berapa ml susu atau minyak yang perlu diletak semasa masakan kita. Yang akhir sekali iaitu penimbang digital. Penimbang digital diguna untuk menimbang bahan. Kita boleh lihat berapa gram atau berapa kilogram macam tepung ke atau gula yang digunakan semasa kita untuk memasak. Seterusnya ialah proses memotong. Memotong. Kita akan lihat apakah alatan yang digunakan untuk memotong. Okey, kita lihat alat untuk memotong termasuk
Pisau. Pisau digunakan untuk memotong bahan masakan. Okey, di sini cikgu nak ingat semua, semasa menggunakan pisau, kita mesti berhati-hati. Kerana pisau yang tajam, kita mungkin akan cedera kalau kita tidak menggunakannya dengan cermat. Yang kedua, alat untuk memotong ialah pengisar. Pengisar digunakan untuk hancur dan haluskan bahan. Okey, pengisar ini akan memproseskan makanan kita menjadi lebih halus kalau berbanding dengan pisau. Proses yang seterusnya ialah memasak. Memasak. Antara alat yang digunakan untuk memasak ialah pembentuk. Pembentuk digunakan untuk membentuk makanan. Membentuk makanan. Contoh kita lihat dalam gambar tersebut, kita menggunakan pembentuk untuk membuat pelbagai jenis bentuk. Contohnya, ada bentuk bunga, ada bentuk bulat atau bentuk Mickey Mouse. Kita menggunakan pembentuk ini, selain daripada memasak telur, kita boleh membuat pelbagai jenis kuih dengan membentuk itu dengan membentuk pelbagai bentuk yang menarik. Seterusnya kita mempunyai berus. Berus digunakan untuk meratakan bahan seperti minyak. Contohnya kita membuat kuih puff ke atau lain, sebelum kita masuk ke dalam ketuhar, kita akan sapukan itu cecair telur supaya kulit dia lebih cantik. Jadi kita akan menggunakan berus untuk menyapukannya. Seterusnya kita mempunyai sudip. Sudip. Sudip digunakan untuk mengangkat dan mengagih makanan. Mengangkat dan mengagih makanan. Seterusnya kita mempunyai pemukul. Pemukul. Kita guna pemukul untuk memukul dan menggaul bahan. Memukul dan menggaul bahan. Contohnya lihat dalam gambar, kita menggunakan pemukul untuk menggaulkan itu telur. Telur kuning dengan telur putih supaya boleh menggaul dengan baik. Seterusnya kita mempunyai senduk pengetus. Senduk pengetus digunakan untuk mengetus bahan berminyak atau berair. Mengetus bahan berminyak atau berair. Contohnya semasa kita menggoreng ayam goreng ke atau kuih pisang ke, kita boleh menggunakan pengutus ni untuk mengambilkan bahan makanan kita supaya itu minyak boleh diletak atau disimpan terus kekal dalam kuali itu. Jadi kita boleh mengambil bahan makanan kita. Seterusnya ialah kuali lepek. Kuali lepek atau dikenali sebagai frying pan. Kita menggunakan kuali lepek untuk menggoreng. Menggoreng. Contoh kita boleh goreng telur atau goreng pancake. Periuk. Periuk digunakan untuk merebus. Merebus. Periuk ni dia adalah tinggi sikit berbanding dengan kuali lepek kerana kita akan isikan air dalam periuk untuk merebus bahan masakan kita, contohnya jagung atau telur rebus. Seterusnya kita mempunyai kuali. Kuali digunakan untuk menggoreng. Menggoreng. Contohnya kita boleh guna kuali untuk masak nasi goreng. Ketuhar. Ketuhar atau dikenali sebagai oven dalam bahasa English. Digunakan untuk membakar dan memanggang. Contohnya kita boleh guna ketuhar untuk masak ayam atau kek. Akhir sekali dalam proses masakan ialah
menghidang. Menghidang, iaitu macam mana kita nak bagi masakan kita bagi orang lain, atau macam mana kita nak letak masakan kita. Seterusnya, alat yang digunakan untuk menghidang ialah teko, cawan. Kedua-dua alatan ini digunakan untuk menghidang minuman panas. Menghidang minuman panas. Contoh, teh atau kopi panas. Seterusnya kita mempunyai jug, gelas. Kedua-dua alatan ini digunakan untuk menghidang minuman sejuk. Menghidang minuman sejuk. Contoh, air sirap atau air sangkuik. Penyepit digunakan untuk mengambil makanan. Contohnya, semasa dalam bufet, kita akan menggunakan penyepit untuk mengambil makanan dan letak pinggan kita. Kita tidak boleh menggunakan tangan atau sudu kita sendiri untuk ambil makanan kerana ia adalah kurang sopan. Seterusnya kita mempunyai pinggan hidang bulat. Pinggan hidang bulat digunakan untuk menghidangkan kuih manis. Contohnya onde-onde atau kuih sagu. Yang akhir sekali kita mempunyai pinggan hidang bujo. Pinggan hidang bujo digunakan untuk menghidangkan makanan savory. Contohnya popiah. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi semua. Video ini adalah dihasilkan untuk membantu murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam tugasan kemahiran hidup pada hari ini. Pertama sekali, sebelum kita buat soalan kita hari ini, cikgu nak semua murid untuk tuliskan nama di garisan ini. Ingat, tulis nama sendiri pada garisan ini. Aktiviti 1, Treasure Hunt. Okey, dalam aktiviti Treasure Hunt ini, cikgu nak semua murid tulis 5 alatan asas memasak yang terdapat di rumah anda. Okey, jadi cikgu nak semua murid pergi ke dapur untuk lihat ada apa alatan asas memasak yang terdapat di dapur anda. Contohnya rumah cikgu boleh menjumpai ada periuk di dalam dapur, ada pisau, ada kuali, cawan dan juga ketuhar. Okey, jawapan ini adalah berbeza kerana setiap orang mempunyai alatan asas memasak yang berbeza di rumah. Jadi, jawapan murid tidak semestinya ikut dengan cikgu. Kamu mesti tengok ada apa alatan dalam rumah kamu dan tulis jawapan tersebut. Okey, seterusnya ialah aktiviti 2, Chef di rumah. Okey, aktiviti ini cikgu nak kamu ingat kembali apa masakan yang paling sedap ibu atau bapa kamu pernah masak di rumah. Okey, soalan dia. Sila isi tempat kosong di bawah tentang alatan memasak yang pernah digunakan oleh ahli keluarga untuk memasak dan nama makanan tersebut. Okey, di sini cikgu nak kamu ingat atau kamu boleh tanya ibu bapa kamu nama alatan untuk memasak masakan yang kamu paling suka. Okey, di sini ibu bapa atau penjaga saya pernah menggunakan. Okey, contoh. Cikgu rasa nasi goreng mak saya masak paling sedap. Lepas tu, mak saya adalah guna kuali untuk masak. Jadi, saya isi di tempat sini nama alatan itu ialah kuali. Okey, mak saya pernah menggunakan kuali untuk memasak masakan. Okey, nama makanan tersebut ialah nasi goreng. Okey, jawapan ini tidak semesti adalah sama dengan cikgu. Kamu boleh isi jawapan yang kamu pernah rasai. Jadi, tidak semesti ikut jawapan cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, selepas kamu siap tugasan ini, kamu boleh hantar kepada cikgu apabila sekolah dibuka. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.